hiti oku pentanu do rumamai iti hilo musiko do mamarayo kaamatan di insan do sontou igaman poting kabang pomintong dilo unduk ngadau keamatan o kita kuno gini lokut dolongon pora di gumaras domitori tanak wagu om sumandak pentanu no gimolohi sumayau doa ramayan mintong dilo sugando aramai tomot o bulan 5 ramayan poin tong kopo gundo sabah moni kita undo ulang kau 5 kanono ramayo toko iti komasana koto biang keamatan koto biang keamatan koto biang keamatan. Asal-usul kaum Kadazan Dusun. Kadazan Dusun merupakan nama kaum bumi putra asli yang terbesar di Sabah. Terdapat sebuah filosofi yang menyatakan bahawa kaum ini berasal dari suku Bunun di Taiwan. Kaum etnik Kadazan Dusun ini menggunakan pelbagai bahasa dan dialek dengan pelbagai kebudayaan dan adat resam tradisional. Terdapat 27 suku kaum di dalamnya. Antaranya ialah Dusun Liwan, Dusun Tindan, Dusun Pahu, Dusun Lotut, Bagahak, Dusun Labuk, Dusun Kimarangan dan banyak lagi. Pada mulanya, Tun Fuad Stephen, pemimpin agung pertama Kadazan, mencadangkan istilah Kadazan digunakan bagi menyatukan 14 suku kaum yang berkongsi kumpulan bahasa bagi memberikan mereka suara yang lebih besar. Hal ini telah dipersetujui oleh majoriti etnik, akan tetapi sesetengah orang dusun mahukan autonomi yang lebih besar. Dengan itu, istilah Kadazan Dusun telah dipilih. Istilah Kadazan Dusun ini wujud dari hasil penggabungan etnik Kadazan dan Dusun serta beberapa etnik kecil lain. Penggabungan ini merupakan salah satu kesan pertelingkahan politik. Hal ini demikian kerana perbezaan antara kaum Kadazan Dusun tidaklah begitu ketara perbezaannya. Beza antara bahasa Kadazan dan Dusun ialah seperti berbezanya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Asal-usul Pesta Keamatan. Pesta Keamatan yang kita rayakan dewasa ini telah diluluskan oleh Majlis Undangan Kerajaan Koloni sebagai cuti umum sejak tahun 1960 lagi. Allahyarham Fuad Stephen, bekas Ketua Menteri Sabah yang pertama, ialah individu yang bertanggungjawab untuk mengusulkan agar Pesta Keamatan ini diisytiharkan sebagai cuti umum. Menurut cerita penduduk tempatan Sabah, Kino Rohingan, Tuhan dan isterinya Suminundu mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Hominodun. Untuk menyelamatkan orang-orang Kadazan Dusun daripada kebuluran kerana tidak mempunyai makanan yang mencukupi, maka Kino Rohingan terpaksa mengorbankan anak kesayangan mereka, Hominodun. Hominodun dikorbankan dan mayatnya dikubur menurut adat istiadat selengkapnya. Kononnya, mayat Hominodun telah mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan yang menjadi makanan utama kepada masyarakat Kadazan Dusun sekarang. Salah satu benih tumbuhan itu ialah padi. Oleh kerana sebahagian daripada mayat Hominodun itu mengeluarkan benih padi, maka wujudlah kepercayaan bahawa padi itu mempunyai semangat yang diberi nama Bamba Rayun. Bermula dari kejadian inilah orang-orang Kadazan Dusun memulakan upacara Pesta Keamatan, Pesta Menuai. Sekian, terima kasih.
kami memilih pesta keamatan adalah keunikan dari segi pakaian tradisional yang berlainan dari pelbagai suku dan kaum yang meraihkan pesta keamatan ini. Pelbagai jenis pakaian tradisional dari suku dan kaum yang berbeza, antaranya kostum daerah penampang, kostum kimaragang iaitu baju kinaling dan kostum murid tagal dari Keningau. Seterusnya, kepelbagaian adat yang dilakukan. Pesta keamatan merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati Bambarayon, iaitu semangat padi. Antara adat yang diamalkan adalah Majlis Kumogos iaitu sebelum upacara tuai padi bermula, Majlis Kumotop dari kawasan yang belum dituai dan Majlis Posisi. Akhir sekali, terdapat kepelbagaian yang menarik iaitu kekayaan yang perlu dijaga dengan baik kerana ia dapat memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Sabah. Antara aktiviti yang dilakukan ketika pesta keamatan adalah tarian Sumazau, Unduk Ngadau dan Sugandoi. Maka, kekayaan budaya perlu dijaga dan dipelihara dengan baik untuk memupuk perpaduan rakyat. Seterusnya, kronologi ritual atau adat yang dilakukan semasa perayaan pesta keamatan. Mereka menggunakan sebatang buluh kecil yang dipanggil subiling untuk menjedut air tapai di dalam tempayan besar. Biasanya, subiling digunakan untuk meminum air tapai yang diperbuat daripada ubi kayu. Selain itu, mereka juga menggunakan gelahas yang dinamakan singgarong yang diperbuat daripada buluh. Terdapat 5 majlis semasa perayaan pesta keamatan tersebut. Yang pertama ialah Majlis Kumogus. Sebelum musim penuai padi bermula, boboh hizan ataupun boboh lian ritual pakar akan memilih dan mengikat 7 tangkai padi yang terbaik daripada sekian banyak padi. 7 tangkai beras tersebut akan ditaburkan di seluruh sawah padi. Ini seumpama isyarat untuk memaklumkan roh yang lain yang boleh hadir di dalam kalangan sawah itu untuk tidak membuat sebarang gangguan apabila kerja penuaian untuk bermula, dan setiap daripada mereka akan diberikan sesuatu selepas musim menuai. Yang kedua, Majlis Kumoto, iaitu daripada kawasan yang belum lagi dituai untuk boboh hizan atau boboh lian akan pilih 7 tangkai beras yang terbaik. Batang dipilih kemudian diikat bersama-sama dan diletakkan di dalam tandang atau wakit, iaitu jenis bakul untuk menyimpan padi. Selebihnya, beras dalam bidang kemudian dituai dan nasi bertukar menjadi benih bagi musim penanaman masa depan. Yang ketiga, Majlis Posisip iaitu boboh hizan atau boboh lian pergi ke pondok padi bersama-sama dengan 7 batang beras yang diikat dan diletakkan di tandang. Ketika membaca dikir, dia membawa keluar ikatan batang padi dan memasukkan mereka dalam tiang buluh yang disimpan dalam tangkup. Bacaan dikir itu adalah untuk memanggil semangat padi untuk tinggal di pondok beras sehingga musim penanaman seterusnya, iaitu apabila roh beras dipanggil ke sawah lagi. Yang keempat, Majlis Poib, di mana dalam pondok beras boboh hizan atau boboh lian dengan teliti menuangkan nasi ke dalam tangkup. Proses ini diulangi untuk beberapa kali sehingga semua nasi telah dicurahkan ke dalam tangkup. Boboh hizan atau boboh lian kemudian membaca dikir merayu kepada semangat padi untuk menjagaku di dalam nasi yang disimpan di dalam tangkup. Dan akhir sekali, Majlis Magavau. Ini adalah majlis yang paling penting dalam urutan peristiwa perayaan musim menuai. Ini memberi tumpuan dalam pemulihan Babazon, Babarayun serta menawarkan makanan kepada Babazon dan Babarayun. Pada zaman dahulu, upacara Magavau dilakukan dalam bidang padi dalam masa bulan penuh pertama selepas musim menuai. Seorang dukun wanita yang dipanggil sebagai boboh lian akan mengutai upacara ini yang dilakukan ketika matahari hampir terbenam. Sehari sebelum perayaan pesta menuai bermula, boboh lian akan membaca jampi serapah yang dipanggil Momorin Night di dalam bilik khas. Di dalam bilik ini terletaknya Babazon dan atau Babarayun iaitu semangat padi. Barisan kaum lelaki dan perempuan pula akan menari dan menyanyi sehingga subuh dalam upacara ini. Pada masa kini, upacara ini dijalankan di rumah pemilik medan. Kita sedia mengetahui bahawa ramai golongan muda kini lebih terdedah dengan teknologi terkini sehingga adat dan kebudayaan sendiri tidak diberikan perhatian sewajarnya. Hanya dengan cara melakukan pelbagai aktiviti sahaja, kita mampu terus memelihara kebudayaan dan juga adat bagi sesuatu perayaan agar kekal sehingga ke generasi masa depan. Aktiviti yang wajib pada hari pesta keamatan sudah semestinya persembahan dan juga pertandingan tarian Sumazau.
unduk ngadau dan juga sungandoi. Caran ini ditarikan oleh kaum petani yang terdiri daripada lelaki dan juga perempuan yang memakai pakaian tradisional mereka. Selain itu, ia ditarikan dengan kedua-dua tangan diangkat ke paras bahu dan digerakkan umpama kipasan sayap burung dan akan diiringi dengan paluan gong. Gerakannya yang begitu berseni dan juga lemah gemalai, ditambah dengan pakaian tradisional yang dipakai ketika menari tarian ini pasti akan memukau sesiapa sahaja. Seterusnya, unduk ngadau pula ialah sebuah pertandingan ratu cantik dan merupakan acara yang paling ditunggu-tunggu ketika pesta keamatan. Pemilihan awal akan diadakan bagi mencari wakil peserta unduk ngadau di setiap daerah Sabah, yang seterusnya akan mewakili daerah mereka ke puncak acara unduk ngadau keamatan yang bertempat di Hong Kong Kaisen Kadazan Dusun Cultural Association iaitu KDCA Sabah. Selain itu, sugandoi pula ialah aktiviti menyanyi ataupun pertandingan karaoke yang diadakan bagi memeriahkan suasana pesta. Pertandingan sugandoi diadakan pada setiap bulan Mei sempena bulan menyambut pesta menuai keamatan ataupun tadau keamatan di setiap daerah negeri Sabah dan juga beberapa pusat KDCA di semenanjung Malaysia seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang dan juga Johor. Pada masa kini, sugandoi bertujuan mencukil bakat-bakat nyanyian yang ada di Sabah tanpa mengira peringkat umur iaitu kanak-kanak, dewasa ataupun golongan veteran. Bagaimanapun lazimnya, pernyataan ini hanyalah kepada mereka yang berdarah ataupun berketurunan Kadazan Dusun dan juga Murid, iaitu KDM sahaja. Biasanya, pertandingan ini dipanggil kepada 4 kategori iaitu sugandoi dazanak bagi kanak-kanak, sugandoi remaja dan dewasa iaitu terbuka dan juga segandoi songkor tuan iaitu veteran. Kesemua peserta sugandoi ini diwajibkan untuk memakai baju tradisional daerah masing-masing kerana pakaian juga memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi markah daripada juri. Sugandoi juga merupakan salah satu cara untuk mempromosikan bahasa dan juga budaya masyarakat KDM kepada masyarakat luar, terutamanya dalam kalangan pelancong luar negara. Seharusnya para belia peserta sugandoi dan masyarakat Kadazan Dusun dan Murud menghayati lirik dan juga maksud di dalam setiap bait lirik yang dinyanyikan mereka kerana nilai budaya dan juga identiti bahasa dalam lagu-lagu bahasa dusun itu sendiri terkandung elemen-elemen budaya yang harus dipertahankan sepanjang zaman. Seharusnya pertandingan sugandoi ini diteruskan sampai bila-bila demi mempertabatkan bahasa dan juga budaya kaum Kadazan Dusun ataupun Murud sehingga dikenali seantara dunia. Perayaan Pesta Keamatan kembali meriah dengan penganjuran pertandingan dan pertunjukan sukan tradisi selain beberapa persembahan kesenian, pameran dan unduk ngadau. Sukan tradisi Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah tahun 2022 telah diadakan di pentas terbuka Hong Kong Kaisen KDCA. Seterusnya ialah Majlis Perasmian telah disempurnakan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Tuan Mansur Haji Asun, dan sukan tradisi ini mendapat sambutan yang cukup meriah dengan penyertaan peserta yang mewakili daerah masing-masing dalam sukan pertandingan, di samping kehadiran orang ramai yang datang untuk menyaksikan pertunjukan sukan tradisi. Terdapat pelbagai aktiviti yang menarik seperti tarik tali iaitu migazat dukun dan gusti lengan mipulos, antara sukan yang dipertandingkan secara fizikal dan terbuka bagi penggemarnya. Manakala sukan tradisi seperti melastik iaitu momolastik, menjerat kerbau iaitu monokamba kelabau, membujak, menandus, menyumpit iaitu monopuk, memproses padi iaitu tumutu dan juga menyalakan api muapiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang makanan dan pakaian tradisi yang sering digunakan ketika pesta keamatan. Antara makanan tradisi yang selalu dihidangkan ketika pesta keamatan adalah hinava. Hinava dihasilkan daripada isi ikan segar yang dicampurkan dengan biji buah bambangan yang telah diparut, cili merah, halia bawang merah, limau kapas dan garam. Selain itu, isi ikan tersebut tidak perlu dimasak kerana ia akan masak dengan menggunakan perahan jus limau. Terdapat pelbagai jenis ikan yang boleh digunakan, tetapi biasanya isi ikan tenggiri sungguh isi ikannya juga boleh digunakan. Selain itu, isi sotong dan isi udang juga boleh digunakan. Seterusnya, non-sup.
ataupun dipanggil non-soup bambangan ialah sejenis makanan jeruk yang diperbuat daripada buah bambangan separuh masak dicampur bersama biji buah bambangan yang kering dan diparut serta ditambah garam dan dibiarkan untuk menjadi jeruk selama beberapa minggu untuk dimakan. Akhir sekali ialah butut. Butut merupakan sejenis ulat yang hidup dan tinggal di dalam pokok rimba rumput. Ia turut dikenali dengan nama dan merupakan makanan istimewa di kalangan masyarakat tempatan. Butut mengandungi gizi yang tinggi dan bebas kolesterol, malah mempunyai lemak yang baik dan protein yang bagus untuk tubuh. Beralih kepada pakaian tradisi yang dikenakan ketika pesta keamatan. Pakaian yang pertama adalah kostum daerah penampak. Ciri-ciri pakaian tradisi ini adalah blus tidak berlengan berwarna hitam baldu untuk wanita Sinuangga. Seterusnya, blus berlengan pendek berwarna hitam baldu untuk wanita pertengahan umur iaitu Sinambuku, dan blus berlengan panjang untuk wanita bergolongan tua terutamanya Bobohizan ataupun Kinowengan. Yang keempat, kemeja berwarna hitam baldu atau panjang untuk golongan lelaki, sarung ataupun tapi panjang berendesining berwarna hitam, dan yang terakhir sekali sigar. Perhiasan pakaian yang dikenakan pada kostum ini adalah rendesining utama keemasan pelbagai corak. Barang kemas pula antaranya himpogot iaitu wang shilling berwarna perak, tinggot iaitu tali pinggang berwarna perak, dan pangkok yang dibuat daripada lemburan logam tembaga bercorakkan gong dan berbentuk cincin yang disambungkan dalam lingkaran rotan yang halus. Seterusnya, kostum Kimaraga. Baju kinaling merupakan pakaian tradisional suku kaum ini. Ia biasanya berwarna hitam dengan ikat pinggang berwarna-warni yang dibuat daripada perak dan ada pula yang diperbuat daripada rotan. Pakaian tradisional mereka ini selalunya dipakai ketika mereka menarikan tarian tradisional mereka iaitu tarian kilintangan. Kostum mereka disediakan lagi dengan penutup kepala yang diperbuat dari rotan atau anyaman dari buluh bersama dengan sejenis kain panjang berwarna merah jambu bagi melengkapkan pakaian tradisional mereka ini agar lebih menarik dan unik. Terakhir sekali, kostum Murid Tagal iaitu Keningau. Ciri-ciri pakaian tradisi ini ialah blus tidak berlengan sampai au pinangko. Ciri yang kedua adalah sarung tapi berwarna hitam paras bawah lutut. Perhiasan pakaian yang dikenakan pada kostum ini antaranya manik-manik bercorak serta berwarna-warni seperti warna merah, putih, oranye dan hijau. Barangan kemas pula antaranya tali pinggang iaitu Rp30 yang diperbuat daripada wang shilling antik dolar berwarna perak. Yang kedua, tali pinggang sukayan diperbuat daripada manik kristal yang berwarna merah atau coklat. Seterusnya, manik-manik warna biru dipakai berjuntai pada pinggang. Akhir sekali, tali pinggang bungkas diperbuat daripada manik-manik yang berlapis-lapis berwarna putih yang sukar didapati sekarang. Kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan tugasan kajian berkenaan pesta keamatan ini ialah kita sebagai rakyat Malaysia, terutama sekali golongan belia, mestilah lebih mengambil cakna tentang kepelbagaian budaya yang terdapat dalam negara kita supaya perkara-perkara yang dapat ditafsirkan sebagai khazanah negara ini tidak lapuk ditelan zaman. Sayangilah dan hargailah kepelbagaian warisan kebudayaan di negara kita. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.